الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai dah. Tengok muka surat 14. Baru apa? Muka surat 14. Kemudian Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Kemudian bila tak boleh ada sifat ma'ani padanya ta'ala, maka tetaplah tak sabit maknawiyah gati. Seperti itu. Qala musannif rahimakumullah. Kemudian bila tak boleh, tajuk apa nah? Tajuk kita mengaji sifat 20. Nah. Satu lagi antara sifat yang wajib kita ketahui iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita royak bulan lepas ni. Apa dia? Sifat yang ada pada Allah dia panggil sifat salbiyah. Ada 5 butir. Nah. Qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsih. Satu lagi wajib atas kita i'tiqad dengan putus ada sifat tu di Tuhan. Jadi nak kata pegang ada gitu saja tak cukup lagi. Kena awak mari bukti kata di mana kata ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih tu. Maka kita kena tilik dengan akal. Nah. Maka qiyamuhu binafsi dia bagi apa? Dia bagi 2. Nah. Apa maksud yang pertama? Iaitu ni Tuhan ni, zat Tuhan ni bukan jenis menumpang akal sesuatu. Satu lagi apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsi? Zat Tuhan bukan ada tukang kena jadi. Tu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni tidak ia Tuhan ni jenis berkehendak pada suatu zat tempat dia duduk dan tidak berkehendak pada tukang yang menjadikan dia. Tu maksud qiyamuhu ta'ala binafsih. 2 maksud. Apa dia? Zat Tuhan jenis tidak menumpang apa-apa. Mana dia? Bukan dia duk tumpang satu benda. Kerana dia kalau dia jenis tumpang satu benda, dia tidak dipanggil sebagai zat, dia dipanggil sebagai sifat. Maka mana boleh sifat duduk di sifat? Sifat duduk di zat. Kalau Tuhan zat Tuhan jenis duduk di satu zat yang lain, maka zat Tuhan bertukar hakikat menjadi sifat. Bila jadi sifat, maka macam mana nak ada sifat ma'ani? Bila tak ada sifat ma'ani, tengok dia kata. Bila tak boleh ada, baru tajuk ni klik. Kembali tajuk hak kita bahas tu. Tengok. Kemudian kita fikir dengan otak ni. Bila tak boleh ada, otak kita fikir sifat ma'ani padanya ta'ala. Ni kira-kira ya. Maka tetaplah tak sabit maknawiyah gati. Maka tak ada sifat maknawiyah lah. Kau tu keadaan yang kudrat, keadaan yang iradat, keadaan yang ilmu. Kerana apa? Kerana sifat maknawiyah melazimi akan sifat ma'ani ni dia lazim gitu. Wa huwa mulazimatun lisab'in. Dan ia melazim bagi 7 sifat.
Apa dia? Bila ada ma'ani, dia lazim ada sifat maknawi. Macam mana? Bila ada kudrat, akan ada hal keadaan yang kuasa. Bila ada iradat di Tuhan, dia akan ada keadaan yang berkehendak. Iradat. Bila ada ilmu, keadaan yang ilmu. Itu dipanggil, dia ikut itu. Setelah kita fikir dengan otak, nak ambil bukti kata apa? Tuhan mesti bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Kerana apa? Kalau Tuhan tak qiyamuhu binafsih, maka zat Tuhan menumpang pada zat yang lain. Maka bila tumpang tempat yang lain, bertukar hakikat zat jadi sifat. Bila jadi sifat, balah mana nak jadi timbul sifat makni? Bila tak ada sifat makni, tak ada sifat maknawiyah. Tu gitu deh. Qala musannif rahimahullah. Tu tak deh, aku ingat tengok tu ya. Maka nyatalah. Menata apa nyata? Jelas. Tengok. Jelaslah bahung. Apa maksud bahung? Mustahil akal tak terima sekali-kali. Kerana membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun. Apa maksud? Kalau kita pegang Tuhan ni jenis menumpang satu benda yang lain, bertukar hakikat zat jadi sifat, maka tak ada lah sifat kudrat. Kalau tak ada sifat kudrat, macam mana nak ada benar semua ni? Dia ikut tu klik. Tu dia suruh kita fikir, tilik fikir tu. Kira sampai tara tu. Dengan akal dia kata. Kerana membawa. Apa dia kerana membawa ni? Bila tak ada sifat ma'ani, tak ada sifat sifat maknawiyah, macam manalah nak ada makhluk semua ni? Sedangkan makhluk ni kita persaksian dengan musyahadah butir mata. Menunjukkan pada kita mustahil pada akal Tuhan itu menumpang pada yang lain ataupun ada tukang yang membuatkan dia. Hak tu dipanggil sifat apa tu? Maka tak ada dua tu dipanggil sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuhan berdiri dengan sendiri dia. Tengok. Kerana membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun bila ternafi kudrat. Bila tak ada kudrat, balah mana nak benar timbul ni? Sebab takluk sifat kudrat menimbulkan mungkin dan meniadakan mungkin. Tu kerja bagi kudrat Allah Ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kudrat Tuhan kerja apa? Menimbul dan meniadakan. Kerja tu. Ni. Kudrat kita macam-macam kerja lah. Macam ni lah. Tengok tu lah. Tak macam kita kudrat Tuhan dengan kudrat kita. Tengok. Kudrat Tuhan mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Boleh gitu. Jadi kalau kita bahas tadi Tuhan ni jenis sifat, maka macam mana nak ada sifat tak disifat? Tengok. Dan iradat pun tak ada juga. Kalau kita kata Tuhan tidak qiyamuhu ta'ala binafsih lah. Maka bertukar zat tadi. Automatik fikir dengan otak. Tengok. Ila akhiri sami' basar kalam mukhalaf semua ni tak ada lah. Tak ada belakang lah. Kalau kita kata Tuhan tidak bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Kerana apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Menafikan dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Iaitu zat Tuhan bukan jenis duduk di zat yang lain. Dan zat Tuhan tidak ada tukang membuatkan dia. Dua makna tu. Qala musannif rahimahullah. Habis. Kemudian jika Tuhan itu adanya dengan sebab ada yang mengadakan dia, tu makna yang kedua bagi makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa dia tu? Kalulah kita fikir dengan otak, Tuhan kita ni ada wujud Tuhan tu dengan sebab ada tukang yang buat dia. Maksud dia tu mustahil dah benda tu. Benda tu mustahil. Tapi kita kira-kira ambil juga. Sebab apa kira fikir? Sebab nak beri terandah tu. Apa maksud terandah? Beri habis hujah. Maka kita akan pegang kejap lah. Apa dia? Tuhan qiyamuhu ta'ala binafsih. Maka kita berfikir. Tengok. Fikir kata kena. Kalau Tuhan ni ada dia kerana ada yang buat dia. Maksud dia gitu. Tu makna yang kedua nah.
maka tentulah baharu. Jadi kau tu klik. Jadi Tuhan ni baharu lah juga. Tengok nah. Ternafi dua benda ni nah. Tu dia panggil sifat salbiah. Sifat salbiah. Ternafikan ada tukang membuatkan dia, dan ternafikan berdiri dengan di dalam sesuatu zat yang lain. Tu maksud qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Tengok. Kalau Tuhan ni, makna hak kedua. Adanya Tuhan dengan sebab ada yang mengadakan dia. Tengok. Maka tentulah baharu. Jadi Tuhan macam kita juga, ada tukang membuatkan kita juga. Membuatkan dia jugalah. Jadi macam kita, dimula dengan tak ada dulu. Tuhan ni tidak ada tak ada, dia panggil. Dah. Tajuk gitu. Dia tidak ada penyerta. Start ke apa yang nak royak dia. Dia. Kita dimulai dengan tiada. Tuhan tidak ada tak ada. Orang yang nak royak tu. Lain gitu. Maka tidak ada tak ada tu dia panggil kidam. Dipanggil kidam. Kalau kita pegang kata Tuhan tu ada tukang membuatkan dia, satu daripada makna apa? Satu daripada ternafinya sifat apa dia? Hak sifat salbiah tadi ni, iaitu qiyamuhu ta'ala bi nafsih tu, maka tentulah Tuhan baru. Ada tukang buat dia. Kita bahas lagi bab tu. Maka telah terdahulu jalan bahungnya. Tengok dia tulis itu. Maka telah terdahulu jalan bahungnya. Apa maksud jalan bahung? Jalan huraian mustahil tu. Mustahil kita bahas bab sifat kidam dulu. Apa dia? Mustahil pada akal Tuhan ada tukang membuatkan dia. Sebab apa? Sebab walau kita bahas dengan jalan tasasul pun tak boleh, dengan jalan daur pun tak boleh. Apa maksud jalan daur? Ingat klik. Daur ada dua. Satu daur panjang atau satu daur pendek. Apa daur pendek? Macam dua orang gini. Dia ni membuat kawan ni. Dalam masa kawan ni juga, kawan ni dibuat oleh kawan ni. Ada gitu. Kawan ni dibuat oleh kawan ni. Kawan ni dibuat oleh kawan ni. Boleh terima akal dah weh. Dipanggil daur pendek. Ni. Jalan ni juga tak kira. Tengoklah. Nombor dua, daur panjang. Menata apa daur panjang? Banyak sikit kita buat. 5 ekor. Dolak dibuat oleh Yusuf. Yusuf dibuat oleh Ibrahim. Ibrahim dibuat oleh Hamid. Hamid dibuat oleh Ding. Ding dibuat oleh Yusuf klik dah. Pening dah lah. Bang ini boleh terima akal tak? Dalam satu masa kawan ni pun dicipta oleh kawan ni. Kawan ni pun dalam masa tu dipanggil daur. Dengan jalan daur pun dak kita tok lah. Kita bahas dulu ni. Bahas sifat mana? Sifat kidam. Nombor dua kita kira pula. Tuhan kita kata kalau dibuat oleh yang lain lah, dalam tasasul. Apa maksud tasasul? Kodok gi. Kawan ni dibuat oleh kawan ni. 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 Kenapa? Apa bila nak habis weh? Boleh terima akal tak? Maka tu dipanggil mustahil akal lah. Kerana tiap-tiap barang kau duk pergi ke depan dia akan habis. Macam kita gulung-gulung tali atau tak tahu. Kalau tarik pergi marilah ada habis dia. Maka kalau kita fikir Tuhan tidak kidam, ada tukang membuatkan dia. Siapa buat Tuhan ni pula? Tuhan ni dah. Tak apalah, ada orang buat dia. Tuhan ni, dia mulalah kodok pergi. Kalau begitu akal boleh terima tak? Tak terima, tu dia panggil mustahil akal. Kerana tak ada hujah lah. Akal tersesat dia buat. Kerana apa? Kerana kita ada bukti. Bukti nanti apa? Ada kita semua ni. Kalau duk galik jadi Tuhan, bila nak jadi kita ni? Itu jawab dia. Tu dipanggil hukum akal boleh mikir sendiri. Dengan jalan tadi lagi pening, jalan ni pun tak. Maka tidak kedua-dua ni dipanggil kidam. Tengok tu. Tu dia kata tu. Tuhan tak dibuat oleh sesuatu. Kenapa? Telah terdahulu jalan bahungnya.
Jalan kita bahas. Apa dia? Pada dalil kidam dahulu itu. Hak saya royak tadi tu. Tu juga. Cara mengaji gitulah. Sebab tu tuan-tuan kalau orang mari royak kata tok sodok kacang mengajilah pulung kena langsung. Jangan duk turut orang pasal tu. Itu orang yang sesak dia panggil. Tok guru tak beri kitab ni pun larang. Jangan duk ikut. Sebenarnya dia beci kita banyak mudah. Kalau berbahas dia terkacing gigi. Sebab apa? Orang mari bahas ayat Quran. Kita tak lepas lagi. Kita pakai otak boleh. Kita pegang aku percaya Tuhan tidak. Dengan dalil gini, dengan dalil gini. Tu sebab tu kita ni dah hurai. Dia pakai dalil nakli, pakai dalil akli. Macam hal apa baru ni dia kata dia duk mengaji waktu lama sifat 20. Kita pakai kul huwallahu ahad cukuplah. Mu cukup modal kan nak hurai kul huwallahu ahad. Kalau mu boleh hurai tak apa. Pakai kul huwallahu ahad je. Lepas ahad senang. Pas Senin Selasa, pas Selasa Rabu tu. Ni belagak kadang-kadang. Mengaji wak lama kitab jenis ni. Kitab ni bid'ah belakang. Tak boleh ni. Semua bid'ah belakang. Dia kata, ngaji wak lama ni pening kepala ya, wak pening kepala orang. Bukan pening kepala sebenarnya. Tak pening pun, ada pening kepala. Tak ada seka pening pun. Adakah anda rasa saya pernah sakit kepala? Ialah bodoh orang panggil. Duk tanya kita lah TV, adakah anda pernah rasa sakit? Kau nak tumu. Dia suruh kita beli kepala. Tu dia mau kata nak mengaji kita apa pening. Aku duk royak tauhid tak pening pun. Petong lah. Hari-hari mengajar. Pasal apa mu nak pening? Kita mengajar supaya apa? Supaya kita banyak modal dan kejap tajuk dia. Sebab apa maksud aqaid simpulan. Simpulan iman. Nak simpul lebih kejap. Kalau longgar-longgar tak boleh. Sagi dia mari yak-yak berasa bukan dia aku. Sebab tu dia beri hujah dengan akli dan hujah dengan nakli. Ayat Quran, hadis pun hujah. Hak akal kena fikir. Fikir tangan mana? Fikir secara tafsili. Menatang apa tafsili? Secara perhalusi. Apa perhalusi? Jurang sebutir-sebutir. Baru kita kejap bak qiyamuhu ta'ala binafsi. Begitu juga kidam, bab ilmu, hayat sama bahasa satu-satu. Kalau musannaf rahimah tak kita. Kalau begitu musannaf kata, bila hujah kok ni tak boleh, hujah kok ni tak boleh, kesimpulan dia tu yang kita nak ambil. Tu dipanggil akidah. Dia ada dalil. Akidah perkara kena ada dalil bukti. Fiqh lain. Mumi Ismail macam mana? Sapu kepala. Mumi siapa dia? Imam Syafi'i buat itu. Dah. Aku mazhab Syafi'i. Kalau mari hak belah Hanafi pun dia mau basuh kepala. Pakai mit. Letak di ulama, letak di mazhab. Fiqh senang ya. Mudah ya. Ni fiqh. Kita kena buat macam mana? Mui Ismail sapu kepala. Taklid dia panggil. Turut siapa dia? Turut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita sapu-sapu, famsahu. Famsahu tu sapu. Sapu lah. Ulama Maliki pun Hanafi kata famsahu basuh. Sebab tu dia mau basuh. Senang. Tauhid jangan. Dia kena bahas pula. Kena mana bukti? Mana bukti kata kata khidam? Gitu tauhid dia macam tu. Maka kena berbahas dengan akal dan berbahas ayat Quran dan hadis. Fiqh pakai turut. Demo mazhab lain, ada setengah mazhab. Mai semayang, demo bukan kenanya tertib. Nak ambil kaki dulu boleh. Gigi celuk kaki dulu, pernah pergi. Lepas tu sap basuh tangan pula. Sagi basuh muka, sagi sapu kepala. Basuh kepala boleh tak? Demo tak? Kita tak kena hakum boleh. Sah demo. Demo sah cara demo. Kita sah cara kita. Tu pekah nah. Pekah lain. Tauhid tak boleh. Kalau turut orang dia panggil taklid. Tak boleh. Dia kena naik lagi. Kena mengaji hurai sutir-sutir, beri kejap, beri faham, beri nampak cerahlah hati nah. Kalau musannaf rahimahullah gitu deh. Kalau begitu tu kesimpulan dia lah. Orang bahasa ni bercakap. Kalau balah tu kami belah baling kata. Kejaplah. Kejap nak tak lama. Kejaklah hati.
Dalam hati kejap lah. Sebab nak hukai kau ni tak boleh. Maka kejap tu panggil kejap. Aku yakin lah kiamu ta'ala binafsi. Sebab hujah tadi tak boleh pergi lah. Ni. Adanya ta'ala dengan cara-cara dirinya. Mana dia tak bergantung dengan sesuatu apapun. Termasuk itu. Cara-cara diri ni. Dan tak berhajat kepada zat. Tak berkehendak pada sesuatu yang lain. Pada yang menjadikan dia. Itu maksud bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebab tu dia panggil sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Sifat apa? Sifat salbiyah. Sifat apa maksud salbiyah? Ternafi. Ternafi ni apa? Ternafi hak tadi lah. Iaitu ternafi ada tukang menjadikan dia. Ternafi zat Tuhan jenis duduk di zat yang lain. Tu. Maka Tuhan ada sifat tak? Dia panggil sifat salbiyah. Tengok. Kemudian mau ayat sifat apa mengaji mana ni? Aku mengaji sifat sabariyah. Tu jangan percaya tu. Ustaz Zamri mari daripada Baling ni mengajar mana ni. Leho. Umur orang Tino tak boleh main masjid. Abang klik lewat sikit mana ni Ustaz Zamri hurai panjang sampai 12.5. Sifat apa? Sifat sabariyah. Kenalah. Bukan dia ni nah. Sifat sabariyah tak ada. Sabariyah kedai nasi ada. Sifat pak. Musannai rahimakumullah. Gitu. Habis dah pak perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsih. Maka kita boleh faham lah. Kita bukan nak ambil Islam mengaji, nak suruh buat amalan molek ya. Kita mengaji tua tara tu lah. Sementara nak down in the ground. Orang putih apa? Sebetulnya under the ground tu mengajilah sebagainya hak tu ya. Bukan ambil periksa apa dah kita ni. Kalau periksa pun tak ingat ni. Acik lah. Acik tanya sakit tak apa tak tulis. Ngaji bilpah tanggungjawab. Paling dok pun boleh reti. Paling dok boleh faham, tak boleh royak tak apa. Jadilah tu. Lepaslah taklif syarat. Tengok habis. Kita bukan ambil periksa, ambil CJ apa. Tak mau periksa CJ apa lah. Cukup lah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Habis dah bak. Sifat yang nama pak sifat salbiyah. Tu ulama hatu salbiyah maknanya bukan ada apa. Saja lebih mudah mengaji. Kita hurai lagi pula. Satu lagi sifat yang nama 5. Yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat apa? Sifat salbiyah juga. Bahasan sifat wahdaniyah. Asal kata wahid. Ni. Esa. Ni nak urai ni. Tengok. Mik di mana dalil ni? Mik ayat Quran lah weh. Hak mana ayat Quran? Duk baca tahlil tu. Qul huwallahu ahad tu. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa ahad. Cuma nak faham esa macam mana? Sebab banyak esa kita nak faham satu. Aku pun satu, seorang. Kalau menatang seekor. Kalau benar satu. Sa Tuhan macam mana? Tu maksud dia tu. Nak hurai sa Tuhan tu. Sa yang hakikat sungguh. Kita dah cakapan saja. Hakikatnya kita bukan sa. Tengoklah. Tu dia panggil ada lagi satu sifat yang wajib atas kita pegang, iaitu apa dia? Tengok. Wajib juga. Awak tengok dia kata lagi. Bukan sakat qiyamuhu ta'ala binafsi ya. Ada lagi. Apa dia? Wajib juga. Wajib apa ni? Wajib syarak. Menatang apa wajib syarak? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang ya Tuhan janji pahala atas yang buat, dapat dosa kalau tinggal. Jadi kita mengaji ni wajib. Jadi tuan-tuan mari masjid jalan kaki, naik motor, naik kereta ni semua, hukum dia berjalan mari itu wajib. Hukum naik kereta jadi wajib. Hukum naik motor jadi wajib. Hukum jalan naik wajib. Sebab apa? Sebab mengaji hak wajib. Kan nak menyempurnakan perkara yang wajib, jalan kepada wajib jadi wajib. Mala yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaedah dia gitu. Nak menyempurnakan pengajian tauhid ni wajib, maka jalan kita tu mari wajib. Dapat pahala dia dalam kita? Dapat pahala. Jangan nak loratlah. Walaupun naik 5 sen. Diesel naik 5 sen ni.
Lisen nak petrol nak 5 sen. Tapi tiap-tiap sen dikira oleh Allah. Karena kita mari hak mengaji haji. Tak ada rugi deh. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Wajib juga ataupun wajib pula. Wajib lagi boleh berlaku lah. Tok guru cara bahasa dia lah. Kita bi faham kita dia. Tamat rasa cara kita. Dia tok guru petani. Kita tok guru Malaysia. Dia kena royak Malaysia lah. Royak petani betul pening pala habis. Kena hurai bahasa kita Malaysia lah. Saya mengaji lulus juga grade A bahasa Malaysia. Ni masuk SRP dulu lah. SPN tok tu. Aku dulu grade A, cikgu aku dah ingat tak boleh sambung dah. Zaman saya mengaji dulu tingkatan 3, kalau tak lulus tak boleh naik. Hak lo ni ke budak, kau tak lulus pun naik tu ya bengong banyak tu. Zaman aku ngaji dulu tak boleh. Ngaji tak 3 aku bengong duduk situ. Tua pun duduk situ. Ni tak lulus tak naik. Sebab tu kalau naik tu memang cerdik lah. Zaman lo ni bodoh pun naik pergi. Ngaji nama tingkatan tinggi tapi bodoh baik. Jangan marah lah. Masa dia sungguh, tanya cikgu sungguh. Orang dulu lain. Dia tak reti duk situ lah. Allah ni tak reti pun naik darjah juga. Tubik isakahu darjah tinggi. Baca pun bodoh ya. Tengok. Kalau musannif rahimahullah kita. Wajib juga. Wajib lagi lah. Ada lagi hak wajib. Maksud dia itu. Bukan sekadar sakat tu ya. Yang kewajipan kita mengetahui mengenai Allah Ta'ala ni. Sifat yang Allah Ta'ala ingat klik. Yang wajib pada Allah Ta'ala tak terbilang. Tapi yang diwajib kita ketahui 20 tu. Ni. Jadi baru yang nama berapa ni? Baru yang nama Pak campur dengan 1. Sifat wujud baru 5. Ni hak nama 6. Habis. Tengok. Wajib juga kita i'tiqad. Ni. I'tiqad entah apa? Pegang beri putus. Pegang di mana? Pegang di hati. Bukan pegang di tangan. Pegang di mulut. Mulut ni lapah ya. Hati kita nak beryakin. Kata Tuhan itu satu. Kena pegang hati Tuhan itu satu jua. Tapi sebab tu dah koheknya kena satu tu pun kena hurai. Satu entah apa. Kalau sakat satu lagi, pak mari sengkaan dalam fikiran. Aku nampak satu supaya satu supaya kita. Takut satu lagi. Kerana tu kena hurai. Kau sakat pegang satu saja tak cukup modal lagi. Takut dia waham. Apa panggil? Apa maksud waham? Sengkaan fikiran. Satu, baik pun seko, seorang je. Satu. Aku pun satu. Seorang satu pula. Kau 4 ekor, seorang satu kita. Jangan bahas satu gitu. Kerana tu satu tu pun kena bahas. Satu balah mana? Berarti. Ni pakai doa lah, jangan nak mengaji lah. Kita pegang Allah satu. Takut-takutlah fikir kita main. Main apa? Satu macam makhluk ni. Lagi. Tengok. Kena i'tiqad kata Tuhan itu satu jua. Satu di mana tu? Pada zatnya. Zat apa maksud zat? Diri dia tu lah. Kita panggil nama zat. Panggil diri takut nampak apa orang. Tak boleh semacam Tuhan ni kan? Zat dia tu pun sah. Sah macam mana tu? Faham? Dan sifat dia. Sifat dia pun sah. Kata banyak. Kok mana pula dah? Yang faham ni. Saya hidup faham sah itulah. Sifat Tuhan tak terbilang banyak ni. Kok mana kata sah? Sebab tu kena royak. Pakat pegang satu saja tak cukup. Dan perbuatan Tuhan pun sah ya. Sah geno langit bumi orang carok sungai. Banyak weh. Sebab tu kena faham lah. Sah tu apa maksud? Dia kena hurai 3 butir tadi ni. Maka pecah sah itu pada 3 bahagian. Gitu deh. Kena 3 bahagian tak pecah. Dan kita kena bahas satu-satu bahagian ni. Zat dia, sifat dia,
perbuatan dia. Semua ni satu-satu. Tengok. Maka satu zatnya, apa dia sah pada zat tu? Ialah ibarat daripada ternafi kamuttasil. Dia kena ditidakkan kamuttasil padanya. Salah. Iaitu bukan zatnya yang bangsa dapat difardu boleh bahagi beberapa juzuk. Tu maksud dia. Pertama, apa maksud sah pada zat? Iaitu zat Tuhan bukan kam. Apa kam? Juzuk yang bersekedu sekali. Ini kam lah ni. Kita ni kam ni panggil ni. Tapi kam yang berseduk sekali. Sekira-kira kita fikir tengok, kalau kerat 3, 4, 5, 6, saya ni sah ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. 2,000 boleh buat ketua halo-halo. Ingat tak dulu adun talam kena kerat tu 18. Kes monopendi tu. Dia seorang tak? Datuk Taha seorang. Tapi Datuk Taha tu jadi berapa? Kam yang berketuk boleh bagi banyak tak? Boleh bagi 18 juzuk. Maka dia bukan sah lah panggil. Nak kaya kata Tuhan bukan jenis ketuk gitu. Kerana ketuk gitu dia tak panggil sah. Kita ni berbilang nak kerak 8 boleh, 25 boleh, 37 boleh, 40 boleh. Macam ayam sekor tu. Cekak Zohir sekor. Hakikatnya berbilang-bilang. Boleh belah 2, boleh belah 4, boleh 2. Tu maksud sah. Bukan macam tu. Maka tak boleh kata Tuhan jenis berketuk. Kau tu boleh. Tengok. Kalau musannif rahimah, tu sah lah satu. Saya ingat kisah satu ni. Ngaji ni tak boleh gitu sangat, saya pening kepala. Dia masuk iklan tak? Saya ingat kisah satu ni, askar menikah. Zaman askar ada babi terak tu ni, bong kaki putus. Bila kaki putus ni dia apa pakai kaki palsu. Masa menikah pakai kaki palsu, bini tak tu kata kaki palsu. Ya seronoknya mak mentua apa bujang. Mak mentua ni apa buat tua mati dah. Mati lama pula tu, duk ingat lah. Menikah malam pertama tu dia apa cabut lah kasut dia. Cabut kasut, bini terkejut lah. Jerit bini dia pun. Mak abang satu kaki. Hak mak mentua ni faham makna lain. Bertuah lah mu. Hak puak muka. Umur tak faham lama teruk lah. Aku royak pun sebab muslimat tak ada. Tidak muslimat marah aku mampu. Sebab tu mengaji kena jangan kita royak gini dipaham kot lain. Dia royak betul lah satu kaki. Kaki betul satu. Yang mak mentua tu lama dah tak jumpa pak. Tengok kita kalau musonai rahimah pun. Itu tu satu lah. Royak weh. Maka satu zat dia tu yang dimaksud sah tu, zat Tuhan tu. Apa dia? Ibarat dari ternafi. Apa ternafi? Tertidak. Kamuttasil. Apa maksud kamuttasil? Ni kamuttasil semua ni. Bernodok sekali sebenarnya boleh kerak 5, 6, 7, 80, 1000 boleh buat tubuh kita ni. Meja ni pun kam ni. Tapi kalau kita kerak, jadi berapa? Kalau isi lagi banyak. Maka Tuhan bukan jenis ni lah. Kerana kalau jenis ni bukannya sah. Sebab tu kembali kelik. Sebab tu kena mengaji gini. Baru faham. Bukan gitu. Kalau Tuhan boleh jadi dua, maka dua. Tak panggil Tuhan sifatnya sah. Kita ni 2, 3, 4. Kita kenapa? Kerana kita kamuttasil dia panggil. Sesuatu yang berkapuh. Ni tengok. Yakni bilangan yang suku-suku. Tengok. Apa dia? Atas. Naik tunggu bawah sikit. Iaitu bukan zatnya yang bangsa dapat difardu boleh bahagi. Tu maksud dia tu. Bukan jenis ketuk lah maksud dia. Bukan jenis jiring macam tiang ni. Tiang ni boleh kerak 5, 6, 7, 8. Goyak kata sebatan tiang. Hakikatnya kamuttasil. Kalau kerak 10, 20, 30, 40 boleh. Tu dia panggil
Zat Tuhan bukan jenis tu. Tengok. Dia panggil Tuhan wahdaniyah. Asal. Juzuk, beberapa juzuk. Seperti 2 juzuk masalan. Tak boleh juga. 2 pun tak boleh. Kalau bila 2 dia tak jadi wahdaniyah lah. Tuhan tak panggil esa lah, 2 lah. Tu dia panggil esa pada zat Tuhan. Maka situ kita boleh faham dah. Kalau tak faham mukhalafatuhu tu dah. Apa dia? Tuhan bukan jenis giring zat dia. Karena benda giring mesti boleh dikerak, dibahagi, dipotong. Tak boleh royaklah Tuhan jenis ketuk. Bila tidak giring, maka Tuhan tidak mengambil tempat. Kerana benda giring wajib mengambil tempat. Sebab tu tak boleh kata Tuhan duduk atas tepi kiri kanan bawah. Kerana benda kiri kanan atas bawah, benda giring. Otomatiknya. Tengok meja ni giring. Dia mesti duduk depan. Tengok kalau sini giring. Duduk belakang. Tengok kali ni giring. Posisi ni. Dia giring. Duduk belah kanan. Belah ni dia giring. Duduk belah kiri. Tengok hatak dia ni. Giring. Duduk di atas. Tengok latar ni giring. Duduk di bawah. Maka tak boleh kata Tuhan berjihad ayat 6. Kerana jihad ayat 6 tu perkara giring. Kalau perkara giring maka Tuhan boleh belah 2, 3. Tak jadi wahdaniyah lah. Dia kok tu klik. Kalau musannif rahimahullah. Sebab tu 2 pun tak boleh. Kerana zat Tuhan otomatis itu. Bila tidak giring, giring ini perkara yang wajib mengambil gerak dan diam. Maka Tuhan tidak gerak, tidak diam. Kerana gerak dan diam giring. Kok tu klik. Dia boleh kok tu sing. Tengok meja ni. Kalau kocok gerak. Kalau duduk gerak tak diam. Kenapa? Kerana dia jenis giring. Bila giring, dia mengambil ruang lingkup tubuhnya. Kalau tubuh besar, dia besar sikit ruang. Tuhan tidak mengambil ruang. Kok tu boleh. Di situ boleh faham kata Tuhan itu laisa kamislihi syai'un mukhalafatuhu ta'ala li hadisi berkapus sekali. Boleh huruf kok tu juga. Tengok kita. Kalau masa maka tidak begitu, bukan balah tu. Bukan boleh jenis belah 3, 4, 5, 6 tu. Karena kalau jenis macam kita 4, 5, 6 ni Zuhair saja seorang sebenarnya. Sebenarnya kita berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Tengok. Maka tidak begitu, maka benda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia jisim. Benda yang bahasa boleh bahagi. Kan macam angin Tuhan ni. Angin juga jisim boleh bahagi. Sebab dia mengambil ruang. Kita beli belon sutir, pan masuk, dia akan kembang mengikut kodar tubuh angin tu. Kerana dia jisim, jismul latifah. Dia juga makhluk. Tuhan bukan jenis angin ni. Tu dia. Tu dia panggil. Dia faham tu. Ngaji gitu. Cara dia. Tengok. Dan juga muttasil. Apa dia? Yakni bilangan yang berhubung dan diibaratkan. Habis dan bukan jenis muttasil, perkara yang jenis berhubung dalam satu benda. Hakikatnya dia ni banyak benda, tapi nampak macam sah. Nampak macam satu, macam tubuh kita ni. Muttasil ni. Tapi sebenarnya kalau kerak 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan-bilangan dia panggil. Tengok. Bilangan-bilangan yang tak cukup untuk belanjawan. Dalam sunnah rahimakumullah. Sebut lah sikit-sikit. Nak masuk kok lain tak boleh dah. Kata lagi. Duk lawan wak lama lagi dah berapa hari nak pergi raya dah. Ni orang politik kadang-kadang tu. Tak tahu. Sebab tu poli ni dia bagi 4. Nombor 1 dia panggil politeknik. Politeknik tak apa, dia memang manfaat. Kok nu manfaat, kok ni manfaat. Kalau anak kita perasa nak jadi pandai lagi hantar politeknik. Boleh tubik kerja sakar-sakar. Memang manfaat. Kok mana pusing dia jadi manfaat. Nombor 2 polistring. Motor polistring. Tu hak makuk cawan kita buat makan kenduri tu. Dia memang manfaat. Tak jadi mudarat. Dia mana mudarat apa dia? Kita boleh buat bubur, buah kacang, buah es krim, buah air kacang semua. Tak itu. Lalu ni pula malah filosofinya buku. Sebab PKP buku. Polistring manfaat juga.
Benar tak ada mudarat. Nombor 3 polipik tu, PA tu. Dia tak jadi mudarat korang. Sebab apa? Dia tak pecah macam PVC, dia polipik. Hak jadi mudarat ni politik. Rabuklah. Kalau buat molek dia jadi manfaat. Tak buat molek mudarat. Dia 4 jenis tu. Tu 3 ni memang manfaat tu. Hak 1 ni dia tengok juga. Kalau buat molek manfaat. Kalau tak nak mudarat serabut perut orang. Hari-hari ni dia nak batah belanjawan berapa lama dah. Kita nak pening kepala. Kadang-kadang sampai tak pergi mengaji. Sebab apa duk kalut belanjawan. Padahal Teku Zafru punya kerja anak hurai tu. Yang dia tak lagi mengaji. Sebab apa? Tak lagi kuliah malam ni. Sebab apa? Ni belanjawan. Kena mengena apa dengan mu? Apa nak baru suruh membahas ya? Tak kena bahas je kita. Tunggu tengok ya. Kok nak jatuh kita. Ni dak ni. Berbahas di kedai pecah kedai habis. Padahal lagi motong ya dia pun. Kita dengar dia bahas belanjawan pandai pada hak menteri lagi. Unjuran kiri, unjuran kanan aku tak faham apa tak apa kata. Tu dia mau tanya belakang aku tak tu deh. Yang aku tu dia mau beri hak tu betul. Senang ya kita. Duk tunggu dengar TV kalau tak mengaji lah nak sebab apa? Duk dengar unjuran naik KDP NK tak lama apa tu. Lebih kuat tengok berusaha tu. Tak apa tu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas. Tengok kita. Karena tak ada pedah dah. Bi demo lah urusan demo. Bi demo goyak. Qala musannif rahimakumullah. Dan diibaratkan daripada ternafi. Tanah situ dulu. Saya kena klik awal. Saya kena pergi ke ceramah Madrasah kali. Di Pondok Ulu Bakir. Tok Uji Rahim. Ni. Asalnya kalau kau nak murid dia panggil, saya tak pergi buat trik musim kau tak gerak. Tok guru mari rumah tak payah. Dia tunjuk jadual situlah mengaku boleh. Dia perak mai duduk. Allah saya kata tok guru kalau suruh ke budak mari tak apa dah. Tak apa dia tak. Malam ni boleh tak? Boleh tok guru boleh. Padahal saya kena minta Selasa. Nak tolak ni Ulu Bakir pula sejam pula. Belakang barang lah saya ni. Nak buat gena ni, tok guru suruh kena pergi juga. Saya kata nak kata apa tok guru di pondok duk mengaji selari. Kata macam mana duk kata dia tak apa gitu. Tengok habis. Talah itu dulu. Dan diibaratkan daripada ternafikan munfasila. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa 'alimna ta'wil waj'alna min ibadikal ulama wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.